saya selaku pengurusi MPR Negeri Perak mengalu-galukan sangat kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bertanding di Negeri Perak. Dan ini akan memberi kekuatan bahawa kita akan dapat mengambil alih Negeri Perak insya-Allah. Dan yang paling penting ialah bahawa kita akan dapat menghantar seramai yang mungkin semua kursi-kursi parlimen di Negeri Perak. Ada berapa? 24 lah. Saudara Mun, Ketua Cabang Gerik PKR, dia ingat tu, tapi dia tak tanding. Ya. InsyaAllah saya fikir Datuk Seri Anwar tentu ada strategi memilih Negeri Perak. Tuan-tuan dan perempuan, ya, kita dah dengar banyak ucapan-ucapan yang bernas. Saya tak perlu ulang lagi. Tapi yang saya ketawa, ya, bila saya membaca di dalam blog, dalam akhbar dan tweet, Mahathir Mohamad, ya, suruh buku biografi Rosmah dibaca oleh pelajar-pelajar sekolah. Orang nak ambil Putrajaya, Mahathir suruh budak-budak sekolah, baca buku Rosmah langsung. Patutkah tuan-tuan? Kemudian Rosmah pula kata, ya, cincin dia kalau dia simpan dalam laci, dia kata perkara lah, dia kena pakai lah cincin 24 juta tu. Dia dulu dia kata bahawa cincin dia itu daripada tabung waktu dia di sekolah rendah lagi. Mana satu nak pakai tuan-tuan? Ya? Dua-dua tak boleh pakai. Jadi tuan-tuan dan perempuan, seorang pemimpin wanita hari ini yang boros, yang membazir, ya, inilah alamatnya yang telah kita lihat. Bagaimana isteri Husni Mubarak menyebabkan jatuhnya suami beliau, iaitulah Susan, menjatuhkan suaminya sendiri. Zainal Abidin Ali, istrinya juga macam juga Pangeran Rosmah. Oleh yang demikian, kalau kita ambil pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat, isteri-isteri pemimpin utama Pakatan Rakyat, kita boleh tengok contoh Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Wak Aziza. Kita boleh tengok contoh Tuan Guru Haji Hadi, bukan satu je isteri, dua isteri lagi. Contoh. Kita boleh tengok isteri Saudara Lim Kit Siang dan Lim Guai Eng, contoh yang baik. Bukankah ini sebagai petanda-petanda yang baik kalau negara mendapat pemimpin wanita yang boleh menjadi pemimpin wanita misalnya, bukan seperti mana Rosmah yang sama-sama masuk dalam urusan pentadbiran negara. Bahkan saya mendengar cerita, ya, daripada Kuala Lumpur tentang tarikh pilihan raya pun, ya, tarikh pilihan raya pun khabar-khabarnya, ya, sepatutnya hari ini dah bubar kan tuan-tuan. 20 bulan kemarin kata bubar, hari ini tak bubar juga. Kita tunggu hari Senin. Tapi saya dengar angin kencang bertiup menyatakan kalau sekiranya parlimen dibubarkan sebelum 16 hari bulan April, PR akan menang. Kalau selepas 16 April, BN akan menang. Ini pandangan orang tertentu di kalangan pucuk pimpinan BN. Kita tunggu tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kita yakin, hatta katakanlah bulan Jun pun kita terpaksa hadapi pilihan raya, insya-Allah rakyat sudah bangkit. Rakyat tetap akan memilih Pakatan Rakyat dalam pilihan raya akan datang. Rakyat sudah bangkit. Tak boleh diubah lagi, ya? Tak boleh diubah lagi, tak mungkin lagi. Walaupun pelbagai usaha dilakukan oleh BN untuk merasuah rakyat. Kalaulah Pakatan Rakyat itu tak kuat tuan-tuan, masakan UMNO BN bagi BRIM, itulah tuan-tuan. Kalau Pakatan Rakyat tak kuat dalam masa 3-4 tahun, ya, takkan UMNO, saya yakin takkan UMNO BN bagi BRIM ini tuan-tuan. Satu sen pun tak nak. Takkan sama sekali. Tapi oleh kerana mereka melihat bahawa memang rakyat sudah bangkit dan kerajaan-kerajaan negeri seperti Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan, hatta Perak dalam masa 11 bulan waktu kita memerintah hari itu telah menunjukkan contoh yang baik. Itulah sebabnya BN hari ini terpaksa cari duit walaupun sudah bankrupt untuk merasuahkan rakyat supaya ambil wang 500 itu. Tuan-tuan ambillah duit 500 itu. Boleh tak tuan-tuan? Ambil duit kita. Sebab mereka sudah merampok wang rakyat. Kalau kita nak ambil contoh orang Melayu, kononnya UMNO nak bela orang Melayu, ya, 50 bilion lebih duit
saham Bumi Putra orang Melayu sudah pun dikebas oleh UMNO, betul tak tuan-tuan? Tinggal 2 bilion ya? Dan banyak lagi ya, contoh-contoh yang telah pun diberi oleh pelbagai pimpinan Pakatan Rakyat, seperti mana yang kita lihat termasuk yang terakhir 190 juta daripada lembaga tabung angkatan tentera LTAT yang diberikan kepada ketua wanita UMNO Selangor, Raja Rofiah. Jadi tuan-tuan, kita nak selamatkan negara Malaysia ini bukan dari segi ekonomi sahaja kerana kebengkelapan, tetapi kita nak selamatkan rakyat supaya kerajaan UMNO BN tak melakukan sesuatu ke atas kita ikut suka ya. Sebagai satu contoh, seorang pegawai Bank Islam, Saudara Azrul, waktu dia bentang tentang dapatannya dalam pilihan raya PRU kalau diadakan pada hari ini, dia sebut di Singapura dengan orang bijak pandai, dia kata bahawa PR akan menang sebanyak 114 kursi mengatasi BN. Saudara Azul kena gantung kerja tuan-tuan, tahu ataupun tidak, pegawai kanan Bank Islam. Jadi negara kita ini dah sebuah negara yang sudah menjadi negara kuku besi. Seorang pegawai yang bagi maklumat yang betul, akademik pun juga ya, diberikan satu tindakan disiplin untuk menjejaskan masa hadapan kehidupannya. Walhal kalau kita nak ambil dari segi Islam ya, Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitulah Khalifah Islam yang kedua, dia ada berkata ya, tentang soal kebebasan yang diperjuangkan oleh Pakatan Rakyat hari ini. Of course kita tak mau kebebasan yang mutlak macam di Barat, tapi sekurang-kurangnya Islam amat menghormati, bahkan lain agama pun nakkan setiap seorang individu rakyat Malaysia ya berani bercakap. Tengok tuan-tuan apa yang berlaku dalam hari ini, hari Jumaat ini. Anak-anak mahasiswa kita dah tak tahan sangat dah menengok bagaimana radio yang dikuasai oleh UMNO, televisyen dikuasai oleh UMNO yang hanya membawa cerita-cerita bohong setiap hari ya. Mereka meletakkan slogan ya, banting di hadapan Angkasa Puri. Mereka hari ini 3 orang sudah ditangkap oleh polis tuan-tuan. Kalau kita memerintah esok tuan-tuan, insyaAllah Pakatan Rakyat kalau memerintah, kita bagi ruang kepada rakyat untuk bersuara, untuk bercakap di televisyen, untuk bercakap di radio. Macam mana negara Indonesia hari ini yang mengalami reformasi sejak daripada Habibie. Kalau tuan-tuan pergi ke Jakarta, tuan-tuan pergi ke Medan, tuan-tuan tengok bagaimana perbincangan di forum-forum di dalam televisyen di Jakarta bebas. Bapak Menteri boleh dikritik tuan-tuan. Telefon datang daripada yang jauh di Pulau Jawa ya, tak ada siapa pun yang galang, tak macam mana RTM dan juga TV3. Kalau ada soalan daripada rakyat yang boleh menjejaskan UMNO dan BN akan digalang, betul tak tuan-tuan? Ya. Kalau kita memerintah, insya-Allah bila kita dapat kuasa, kita akan jamin kebebasan media. UMNO pun boleh mengkritik kita tuan-tuan ya. UMNO pun boleh mengkritik kita tuan-tuan. Tapi hari ini tuan-tuan tengok kempen, tak ada ruang langsung yang diberikan kepada Pakatan Rakyat. Zaman Tengku dulu pun lebih baik tuan-tuan, puan-puannya setengah jam bagi pada Ahmad Mustamam bucak di radio tuan-tuan. Saya ingat lagi waktu itu saya masih kecil lagi. Ahmad Mustamam ada, Tan Cikun ada, Burhanuddin Helmi ada ya, Datuk Asri ada. Hari ini TV3 tak berani langsung bagi ruang kepada pemimpin pembangkang untuk bercakap di televisyen. Kita ajak debat pun tak berani, betul tak tuan-tuan? Berapa kali Datuk Syed Anwar cabar untuk berdebat, tak berani. Tak berani ya. Mereka kata manifesto kita tak baik. Kita cabar Mahathir dengan Anwar supaya duduk satu meja berdebat. Boleh ataupun tidak tuan-tuan? Kita cabar Mahathir sekarang yang kata kononnya negara akan bankrupt. Tapi alhamdulillah orang kuat dia dulu yang jadi musuh kepada dia akhirnya ya, yang tak ngam dengan dia, Musa Hitam kata negara tak bankrupt sekiranya Pakatan Rakyat dapat mengambil alih Putrajaya dengan manifesto yang kita keluarkan baru-baru ini.
tak akan bankrupt tuan-tuan dan puan-puan. Karena itu BN hari ini memang cukup baik. Saya mendapat laporan daripada rakan-rakan saya di kalangan pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Mereka hanya menunggu masa sahaja supaya pemimpin Pakatan Rakyat masuk Putrajaya. Mereka hanya menunggu masa saja. Mereka pun dah serik, tak larat dah menengok bagaimana bagaimana campur tangan daripada pucuk pimpinan UMNO dan BN di dalam memaksa mereka pegawai-pegawai tinggi kerajaan, pegawai-pegawai kerajaan untuk menerima arahan-arahan daripada pimpinan UMNO. Itulah sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita melihat rakyat bangkit pada hari ini, rakyat protes pada hari ini. Tetapi mereka mengatakan bahawa kononnya keselamatan negara terancam kalau sekiranya dia naik. Tapi hari ini jenderal-jenderal bangkit tuan-tuan. Baru-baru ini dalam Majlis Pakatan Rakyat kita dah tubuhkan Majlis Perunding Keselamatan Negara. 6 jenderal termasuk Laksmana pertama ni duduk dalam jawatan kuasa Majlis Perunding Keselamatan Negara. Kita nak tunjukkan kepada rakyat Malaysia bahawa 6 jenderal dan 2 ataupun 3 pegawai kanan polis, Datuk Fauzi Syahari dan baru-baru ini Datuk Ramli Yusof, pengarah jenayah juga, yang hari itu pegang tali pinggang Rahim Noh supaya Anwar tidak terbunuh di dalam sel waktu Datuk Seri Anwar dipukul oleh Rahim Noh. Datuk Ramli Yusof, anak murid saya juga di Universiti Islam Antarabangsa dulu, saya pernah mengajar dia. Dia pun dah join Pakatan Rakyat tuan-tuan, dah join PAS tuan-tuan, ya. Banyak lagi saya mendapat maklumat Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri pun dah join PAS. Dan ini mengukuhkan kita untuk memberitahu kepada rakyat bahawa jenderal-jenderal ini, pegawai-pegawai kanan polis ini tahu tentang isu keselamatan. Jadi rakyat jangan bimbang sama sekali. Dia ayah daripada pemimpin utama UMNO Barisan Nasional, kononnya kalau pihak pemerintah akan berlaku kucak kacir. Siapa yang buat kekacauan 22 tahun kerajaan Kelantan memerintah? Tahun 1978, siapa yang membuat kekacauan di Kelantan tuan-tuan? UMNO. UMNO yang buat kekacauan zaman Tun Razak, ya. UMNO dah khianat pada PAS dah lama tuan-tuan. Zaman PAS memerintah 22 tahun, tahun 78, ya, Hashim Aman, Tan Sri Hashim Aman, bekas Ketua Setiausaha Negara, dihantar oleh Tun Razak jadi pengarah keselamatan Mageran di negeri Kelantan. UMNO yang buat tuan-tuan. Jadi UMNO dia cuba ciptakan episod-episod untuk memburukkan rakyat dengan menggunakan media mereka, televisyen dan juga radio. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, walaupun mereka ada televisyen dan radio, tapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita ada IT. Kita lawan dengan blog, kita lawan dengan YouTube, kita lawan dengan segala kemudahan yang ada, social media, tweet dan sebagainya. Karena itulah dalam Pilihan Raya Umum yang ke-13 ini, peranan IT, peranan social media amat penting untuk kita mengkuburkan ataupun mematikan diayah yang palsu yang dibawa oleh UMNO dan BN. Memang dalam pilihan raya ini kita sudah tengok UMNO menggunakan pendekatan Samsung. Sekarang mereka bawa pula video seks, kononnya bahawa Anwar adalah gay. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak bertanya, di mana maruah kita sebagai bangsa Malaysia tuan-tuan? Dah 15 tahun kawan-kawan saya di luar negara kata aib negeri kamu ni tak habis-habis dengan video seks. Aib tuan-tuan. Kawan-kawan kita, hatta saya mendapat maklumat kawan-kawan saya daripada Dewan Dakwah Islamiah Indonesia, mereka pergi berdakwah di dalam gereja di Cipinang tuan-tuan, berjumpa dengan orang-orang yang memang mau dihukum gantung. Tapi orang-orang dalam penjara Cipinang tuan-tuan di Indonesia pun meminta rakan-rakan kita daripada Dewan Dakwah Islamiah Indonesia di Jakarta menyampaikan salam kepada Bapak Anwar Ibrahim, menyampaikan salam, dan mereka mengatakan berasa terkejutnya menengok budaya politik Malaysia yang begitu kotor.
Mereka kata kami ini perampok, kami akan dihukum gantung. Tapi sejahat-jahat kami tidaklah sejahat UMNO di Malaysia. Tidaklah sejahat UMNO di Malaysia yang buat video seks sudah 15 tahun. Ini perampok, tuan-tuan, di dalam penjara Cipinang di Jakarta. Kawan-kawan saya yang berdakwah untuk membina kekuatan moral mereka untuk menghadapi Allah, karena mereka akan ditali gantung. Tuan-tuan, ya, orang kenal Anwar Ibrahim sampai ke penjara Cipinang menyampaikan salam dan berdoa supaya Anwar Ibrahim selamat. Di mana, tuan-tuan, akal budi orang Melayu apabila Raja Ali Haji, pujangga besar di alam Melayu ini, pujangga bahasa, pujangga pikiran, pujangga Islam, mengatakan apabila fitnah berterusan, aib mengaib berlaku dalam negara ini, tuan-tuan, apa padanya? Padanya ialah negara akan binasa. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita menyelamatkan negara kita ini daripada binasa dengan budaya politik jahat, politik jijik, amunan. Cukuplah, tuan-tuan. Enough is enough. Mari kita tampilkan, mari kita gerakkan rakyat supaya kita nyahkan saja perbuatan jahat UMNO dengan video seks yang baru ditayangkan oleh Papa Gomo. Dan kita tahu hari ini Papa Gomo siapa orangnya. Dia pun juga ambil rasuah. Dia bekas kaki tangan polis trafik. Dia ada dua identiti untuk mengundi. Dan hari ini dalam tweet orang dah tengok siapa itu Papa Gomo. Orang yang tak ada akhlak, tuan-tuan, yang tak ada moral, ya. Orang yang rasuah yang digunakan oleh UMNO semata-mata untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan lain-lain pimpinan PR dalam pilihan yang akan datang dengan budaya yang jijik. Jadi, tuan-tuan, kita nak selamatkan Malaysia. Karena itu kita minta polis, tuan-tuan. Saya tahu ada polis yang baik, tuan-tuan. Karena itu polis yang baik macam Datuk Fauzi Syari dah join PAS, Datuk Ramli Yusof dah join PAS. Kemudian siapa lagi yang Zain Ghani pun juga, Zain Ibrahim, seorang pengarah jenayah di Ibu Pejabat Polis Kuala Lumpur, pun juga seorang yang bersama-sama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Yusof Zainal Abidin, orang kuat yang mendakwa Anwar dulu. Allah bagi hidayah kepada dia dan keluarga. Suatu hari waktu subuh memberitahu pada isteri dan anak-anak, saya ingin membela Datuk Seri Anwar Ibrahim mulai saat ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ramai lagi, insya-Allah. Inilah dia pertolongan Allah, tuan-tuan. Mari kita selamatkan negara. Karena itu dalam rancangan PR, kalau kita naik, tuan-tuan, insya-Allah institusi polis, tuan-tuan, antaranya kita akan berbagi ketua polis negara, ketua audit negara, peguam negara, ketua hakim negara, panglima tentera laut, panglima tentera udara, panglima tentera darat, semua yang atas-atas. Siapa yang akan melantik mereka, tuan-tuan? Siapa yang akan melantik mereka? Bukan Perdana Menteri lagi, bukan cadangan daripada Perdana Menteri lagi. Kemudian Perdana Menteri sembahkan pada Agong. Tidak. Rakyat, tuan-tuan, akan memilih ketua polis negara yang baru. InsyaAllah. Naik saja kita robah rancangan kita perbaiki institusi perundangan, institusi polis, insyaAllah. Institusi peguam negara, Gani Patai dah lama sangat dah. Cukuplah Gani Patai, ganti orang lain lah. Ketua hakim negara yang ada credential. Alhamdulillah, ketua audit negara orang baik, Amrin Buang, sentiasa memihak kepada pihak. Betul tak? Lepas dia orang jujur. Saya kenal dia orang agama. Dia takutkan Tuhan. Ya. Jadi, tuan-tuan, kita akan reform ini. Kita akan islahkan institusi undangan ini, perundangan ini. Karena rakyat, tuan-tuan, hakim-hakim yang baik-baik, tuan-tuan, bila mereka pergi ke luar negara, tuan-tuan, mereka masuk dalam persidangan-persidangan antarabangsa. Kalau berjumpa dengan hakim-hakim daripada India, daripada negara-negara maju, semuanya mengutuk sistem perundangan Malaysia yang sudah dirosakkan oleh siapa, tuan-tuan? Dr. Mahathir Mohamad. Manusia puasa, makhluk puasa ialah Dr. Mahathir Mohamad. Tu pun dah tua minta lagi tanah daripada Datuk Seri Azizan Menteri Besar Kedah. Menteri Besar Kedah cerita kat saya, mana dia kata, dah tua-tua pun minta lagi tanah 1 hektar. Saya tak tahu Azizan bagi ke tak bagi, tak tahu.
Dia minta lagi pada Menteri Pusat Kedah 100 hektar tuan-tuan. Main kata. Nak apa lagi? Dia pun dah masuk dalam majalah Forbes bahawa dia adalah antara orang terkaya di dunia dengan 44 bilion. Betul tak tuan-tuan? 44 bilion US dollar. Berak keluar duit kertas ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tamatkan rasuah tuan-tuan. Kita mesti perangi rasuah. Kita mesti perangi salah guna kuasa tuan-tuan. Karena ini haram di sisi Islam. Hatta Mahatma Gandhi pun di dalam pedoman politiknya dia bicara tentang politik yang kotor. Sama dengan pandangan Islam. Sama dengan pandangan Confucius dalam agama yang dipercayai oleh orang Cina dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya berhenti, insyaAllah boleh ataupun tidak kita berani buat perubahan, tuan-tuan? InsyaAllah. Bila pun masa, kita kena banyak sabar. Isbiru warabitu. Sabar, tetapi kita berpadu tenaga utuh demi untuk menyelamatkan negara Malaysia dan mensejahterakan rakyat Malaysia. Tidak ada pilihan di hadapan kita kecuali ialah kata rakyat. Dan akhirnya sebelum saya berhenti, insyaAllah atas nama pengurusi Keadilan Negeri Perak pada malam ini dengan bacaan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita merasmikan bilik gerakan Parlimen Tanjung Malim untuk N59 Dun Behrang dan juga Kampung Sungai Sekiak dan juga Behrang dulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Reformasi. Terima kasih.